Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 4 Februari 2021, saya Kaizari Afindi bersama rakan penyampai. Dan saya Marzela Sigai, kita teruskan dengan paparan berita malam ini. Warga emas yang ditemukan selamat pada Rabu selepas hilang semasa mencari lokan di Kampung Tambai Sebuyau menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mencari beliau. Paun Husaini, 73 tahun, kini dalam keadaan stabil dan berehat di rumah, menjalani kehidupan seperti biasa. Mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak yang berkuasa kerana sanggup mencurahi kerana saya kesusahan dalam kesesatan. Jadi kita orang yang pihak berkuasa mau tak mau bergerak mencari saya. Paun Husaini dijumpai selamat oleh pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR sekitar jam 10.30 pagi Rabu dalam keadaan lemah. Mangsa dikatakan telah keluar sendiri dari kawasan hutan dalam keadaan tanpa alas kaki pada jarak 1 kilometer dari pondok kebun. Sementara itu, anak saudaranya Abdullah Manaf ketika dihubungi memberitahu bapa saudaranya itu kembali ke laut untuk mengambil lokan sekitar jam 4 petang tanpa pengetahuan keluarga. Bila dah hukum pancen dia naik ke atas ban. Hari di awal lah. Turun dia pergi laut. Lokannya saya anak buah saya cari hanya si penumpang dah pukul 6 macam dah pulang ke kampung, mandah orang kampung lah. Lalu kami pergi Senun lah cari pun si dapat. Abdullah memberitahu bapa saudaranya menceritakan bahawa dia tidak tidur sepanjang tempoh sesat kerana khawatir dirinya pengsan sebab lemah dan kesejukan. Menurutnya, bapa saudaranya itu berusaha mencari jalan pulang namun gagal ekoran hujan lebat sepanjang malam. Daripadanya duduknya takutnya sejuk sebab hari hujan lah malam lah. Jadi cuba nak gerak badannya sebab mun kita gerak badannya madah, badan kita boleh panas sejuk semejaknya. Kadang-kadang madah dengan kami. Abdullah menambah sukar untuk menghalang bapa saudaranya daripada mencari lokan kerana minat mendalam selain dapat menghabiskan masa dengan anak saudara dan cucu. Sementara itu, mangsa hilang di hutan berhampiran Kampung Endap Samarahan yang ditemukan selamat pada Khamis. Memberitahu dia terpaksa berlindung di atas pokok rambutan semalaman sementara menanti bantuan. Menurut adik mangsa, abangnya Hadi Bayan yang berusia 51 tahun itu sesat di dalam hutan berkenaan selepas keluar mencari kayu dan rotan sejak semalam. Katanya kali terakhir abangnya menghubung keluarga pada pukul 9 malam Rabu memberitahu dia sesat. Dalam hutan katanya. Oh, sempat call lah? Oh, sempat. Pas dah tengah malam mek call balik yang ada. Ni dah atas pokok, ni sedau pergi jalan sini katanya. Pasal ni dah lapar, dah lemah dah atas pokok. Sebelum memohon pertolongan pihak bomba, selepas ditemukan mangsa telah dibawa ke klinik kesihatan berdekatan untuk rawatan susulan keadaannya yang lemah. Seterusnya, situasi banjir di beberapa daerah di Sarawak semakin membimbangkan dengan peningkatan jumlah mangsa di pusat pemindahan sementara pada Khamis. Berbanding 150 pada jam 9 pagi, jumlah mangsa kini melonjak kepada 212 orang daripada 61 keluarga. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah Serian paling teruk terjejas dengan 79 mangsa yang ditempatkan di 3 PPS. PPS Dewan SK Tabakang kini menempatkan 31 mangsa daripada 7 keluarga berbanding 23 mangsa daripada 5 keluarga pagi Khamis. Jumlah mangsa di PPS Dewan Kampung Selabi Entukuh pula kekal 32 melibatkan 6 keluarga. Sementara PPS Dewan Buk Janjun yang baru dibuka jam 9 pagi memuatkan 16 mangsa daripada 6 buah keluarga. Di Samarahan, satu PPS baru dibuka iaitu PPS Dewan Mesra Simunjan. Jumlah mangsa di dua lagi daerah iaitu Tatau dan Song tidak berubah. Tatau kekal dengan 8 mangsa melibatkan 2 keluarga dan 77 mangsa daripada 27 keluarga di Song.
Dalam pada itu, penduduk kampung Tebakang Serian yang teruk terjejas akibat banjir memberitahu air naik dengan cepat sejak petang semalam. Kemarin dalam jam 5 petang, paras air di rumah saya ada dalam 1 kaki. Jadi dalam pukul 9 malam gitu sudah masuk ke 3 kaki, ke 4 kaki. Tadi tengah malam sudah lebih kurang ada ke 5 kaki. Jadi sekarang saya rasa rumah saya, sebab saya belum cek lagi, mungkin sudah, saya pagi tadi saya keluar dalam pukul 7.30 pagi tadi, paras di rumah saya sudah separas dada saya sekarang. Nah, jadi sekarang saya tidak tahu sampai mana lah sekarang, sebab saya belum balik lagi, sebab saya masih dalam pusat pemindahan ini sekarang. Ketua Kampung Tebakang Dayak, Kranang Tanggai berkata, persiapan memindah penduduk telah dilakukan seawal pukul 2 pagi. Lain lah, bomba ke APM, dia akan mantau, dia akan datang sini dan tengok keadaan tempat ni. Kalau dia okey, dia orang kata barulah dapat membawa penduduk kampung datang masuk ke pusat pemindahan lah. Setiausaha Kampung Tebakang, Rachus Jimbau memberitahu perancangan sudah dibuat jika banjir berterusan. Saya kira sini pun tidak mampu memuatkan lagi. Kami ada satu dewan komuniti di belah atas yang tu belakang Pasar Tebakang, iaitu dekat Padang Bola. Iaitu pun boleh memuat juga. Pada tahun 2016, kawasan kampung di Tebakang Serian telah dilanda banjir besar dan pada hari ini juga kita boleh lihat kawasan kampung ini telah dilanda banjir kembali. Dan seperti yang kita lihat di sini, rata-rata rumah telah ditenggelami air dan penduduk disarankan untuk memantau pergerakan anak-anak mereka bagi mengelakkan sebarang isu ataupun kejadian yang tidak diingini berlaku. Sekian sahaja laporan daripada saya, Jessica Chung bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Cawangan Sarawak, Ambun Dindang menjelaskan daerah Serian teruk terjejas dalam kejadian banjir kali ini kerana taburan hujan lebih bertumpu di pedalaman bahagian itu. Katanya daerah Serian tidak terjejas seperti di Kuching 2 minggu lepas dan punca ini berlaku ada kesan pengaruh daripada air pasang besar. Okey, kerana hujan ini lebih tertumpu di pendalaman bahagian barat, iaitu di bahagian Serian. So kita dapati Serian ini menerima hujan yang lebih banyak berbanding dengan bahagian-bahagian lain. So dan juga kita dapati ada kesan pengaruh pasang besar yang berlaku juga dalam menyukarkan air hujan tu mengalir terus ke luar ke laut lah. Ambun Dindang menasihati orang ramai agar mematuhi arahan pihak berkuasa bagi melancarkan proses pemindahan. Okey, kita menasihatkanlah penduduk-penduduk terutamanya yang tinggal di kawasan-kawasan tebingan sungai, di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah dan juga kawasan-kawasan yang sering kali menghadapi banjir masa musim monsun timur laut ini supaya lebih berwaspada, lebih berhati-hati dan sentiasa peka lah dengan keadaan cuaca semasa dan jika perlu pindah seperti yang diarahkan oleh pihak berkuasa, patuhilah arahan-arahan pihak berkuasa untuk melancarkan proses pemindahan tuan-tuan yang terlibat dengan banjir lah. Sementara itu, Met Malaysia memberitahu amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Sarawak membabitkan kawasan Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Song, Kapit dan Tatau Bintulu. Keadaan cuaca buruk dengan hujan lebat di Kuching, Serian dan Samarahan dijangka berterusan sehingga Jumaat. Aset bagi pihak penguatkuasaan akan ditambah termasuk pembelian dron dan kenderaan bagi memperluaskan pemantauan penularan serta pencegahan jangkitan COVID-19 secara menyeluruh di bahagian Miri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg berkata penyebaran dalam komuniti telah menular dan langkah tertentu harus dilaksanakan untuk mengurangkan penyebaran jangkitan itu. Dari sudut enforcement, pihak keselamatan telah meminta kita membantu dari sudut aset, penambahan aset dan kerajaan negeri bersetuju untuk memberi aset termasuk drone dan juga kenderaan supaya mereka dapat menghubung lebih cepat mengenai masalah-masalah
disebabkan oleh penularan COVID-19. Sambungan itu, kerajaan negeri juga akan memperkasakan tenaga penguatkuasaan dalam kalangan anggota penguatkuasa. We have decided to enhance our enforcement, and we hope the people will cooperate with us for them to observe SOP, and we will increase the manpower from our enforcement agencies, particularly the police, the army, PRELA, and all the other agencies. They will enforce together to make sure that whatever SOPs that are being enforced, they will abide and comply. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Berita seterusnya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menurunkan kuasa polis Diraja Malaysia kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk bersama membantu melakukan operasi pencegahan COVID-19. Untuk meningkatkan lagi keupayaan tindakan penguatkuasaan kerajaan dalam nak memerangi COVID-19 ini, saya telah mengeluarkan arahan di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 untuk menurunkan kuasa polis kepada Angkatan Tentera Malaysia bagi membuat penangkapan, pemeriksaan dan rampasan semasa membantu agensi-agensi lain melakukan tugas pencegahan parti dan operasi pencegahan COVID-19. Menurut Perdana Menteri, beliau juga telah mengarahkan 3 juta anggota rela di seluruh negara untuk membantu tugasan penguatkuasa prosedur operasi standard di premis-premis perniagaan dan di tempat awam. Selain itu juga katanya, kerajaan juga akan melaksanakan program pemerkasaan komuniti yang akan melibatkan pemimpin masyarakat setempat dalam kempen pencegahan COVID-19 di peringkat komuniti masing-masing. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi komitmen bahawa beliau akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen selepas penularan wabak COVID-19 reda, sekaligus memastikan pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan selamat. Sehubungan itu, Perdana Menteri meminta pemimpin kerajaan mahupun pembangkang untuk bersama-sama berganding bahu dan menggembleng usaha memerangi wabak COVID-19 tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Kerajaan telah pun mengumumkan pelanjutan PKP hingga 18 Februari 2021. Dalam tempoh 2 minggu ini, apapun tindakan ataupun langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan pastinya berasaskan pada matlamat untuk mengimbangi keperluan menjamin kelangsungan hidup rakyat dan melindungi nyawa anda semua. Pada masa yang sama, Muhyiddin turut mengingatkan semua pihak supaya berhenti melemparkan tomahan tidak berasas terhadap keprihatinan Yang di-Pertuan Agong dalam memperkenankan proklamasi darurat. Jelas beliau, proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai tujuan lain selain membendung penularan COVID-19 dengan lebih berkesan dan melindungi nyawa rakyat. 600 pusat simpanan dan pemberian vaksin akan dibuka di seluruh negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pihak berkuasa telah diarahkan untuk mengguna pelbagai kemudahan termasuk fasiliti kesihatan awam dan swasta, stadium, pusat konvensyen, dewan serta universiti. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan program vaksinasi terbesar yang pernah dilaksanakan di Malaysia dengan roll-out pelaksanaannya akan bermula hujung bulan ini. 80% populasi negara ini atau 26.5 juta individu disasar akan menerima vaksin ini yang akan diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19. Kerajaan telah berjaya menempah vaksin COVID-19 dengan pengantaran pertama bekalan vaksin ini dijadualkan tiba di negara kita ini pada bulan ini juga. InsyaAllah. Pengantaran pertama vaksin COVID-19 ini melibatkan vaksin keluaran syarikat Pfizer dan BioNTech yang telah menunjukkan kadar keberkesanan yang tinggi iaitu pada tahap 95%.
Jelas Muhyiddin, program imunisasi ini akan melibatkan 3 fasa. Dengan fasa pertama melibatkan sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Manakala fasa kedua melibatkan kumpulan berisiko tinggi dan fasa ketiga pula adalah kepada golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas, iaitu pemberian vaksin bermula bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin telah dilantik sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Jakarta, Indonesia bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari ke negara itu. Muhyiddin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman tiba di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 4.30 petang waktu tempatan. Ini merupakan lawatan 2 hala pertama Muhyiddin ke negara-negara Asia Tenggara sejak menjawat jawatan Perdana Menteri. Dalam lawatan ini, Perdana Menteri dijangka mengadakan perjumpaan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi. Lawatan ini akan menyediakan platform bagi kedua-dua pemimpin mengukuhkan lagi hubungan 2 hala dan kerjasama kedua-dua negara. Antara isu yang dijangka akan dibincangkan adalah berkaitan dengan diskriminasi minyak sawit, jerebu, potensi pelaburan dan perdagangan usaha sama, pelaksanaan laluan hijau timbal balik RGL dan kerjasama dalam menangani COVID-19. Sebanyak 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 44 kes. Sementara itu, 270 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 5,094 kes. Sibu kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi dengan 79 kes, Beluru 74, Bintulu 23, Miri 17, Sri Aman 15, Matu 12, Selangau 10, Julau 6, Kanowit 5, Lundu 5, Pau 4, Kapit 4, Dalat 3, Meradong 3, Kuching, Sarikesong, Tatau masing-masing 2 kes, Sebauh dan Lawas masing-masing 1 kes. Daerah Beluru di bahagian Miri telah bertukar status daripada jingga kepada status merah setelah merekodkan 74 kes baharu menjadikan sejumlah 96 kes jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lalu. Daerah Matu, Sri Aman dan Selangau pula telah bertukar status daripada kuning kepada status jingga setelah masing-masing merekodkan sejumlah 25, 28 dan 23 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Kluster yang masih aktif di Sarawak pula kekal 12. Baik, seterusnya seramai 6 pegawai dan 120 anggota tetap dan sukarela Regimen 511 Askar Wataniah diatur gerak bagi memperkasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Sibu, Sarawak. Jadi mereka ni adalah anggota yang terpilih dan mereka merupakan anggota Regimen 511 yang pertama akan diatur gerakkan luar daripada kawasan 3 Brigade di kawasan yang mana mereka ni diambil daripada batalion-batalion yang berada di Kuching, Semantan dan juga sejauh Sri Aman. Menurutnya, pasukan itu akan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Operasi Penawar Brigade ke-9 Infanteri Malaysia. Dan mereka semua ni akan diletakkan di 8 SGR yang telah dikenal pasti di Sibu oleh Panglima 9 Brigade dan penerimaan mereka di sana akan diterima oleh Panglima sendiri dan mereka akan ditaklimatkan tentang tugas dan misi yang akan mereka laksanakan. Beliau turut memberi penekanan kepada anggota dan sukarela yang terlibat mengenai kepentingan menjaga disiplin dan mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang melaksanakan tugas. Jelas beliau, pasukan terlibat telah pun menjalani ujian saringan COVID-19. Acara pelepasan telah disempurnakan oleh Panglima Brigade ke-3 Infanteri Malaysia, Brigadier General Dato' Azhar Ahmad dan disaksikan bersama Komander Regimen 511 Askar Wataniah, Brigadier General Abang Muhammad Abang Marzuki.
Sementara itu, Lieutenant Colonel Muhammad Nazri Ismail menyeru lebih ramai anggota sukarela pasukan tampil melapor diri untuk diatur gerak memandangkan penglibatan anggota dan sukarela amat diperlukan pada ketika ini. Pengambilan anggota baharu juga dibuka kepada anak watan Bumi Kenyalang yang berminat. Tiada berlaku situasi pembelian panik dilaporkan di daerah Kapit, Song dan Belaga walaupun daerah tersebut kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 2 hingga 15 Februari ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Kapit Al-Rezamani Abdul Razak berkata pemeriksaan yang dilaksanakan di semua peringkat perniagaan di daerah tersebut mendapati bekalan barangan adalah mencukupi. Abdul Razak berkata lagi pemeriksaan terhadap rantaian bekalan daripada pemborong barangan dari Sibu kepada peruncit di sekitar Bandar Kapit, Pekan Song dan Pekan Belaga juga mendapati bekalan barangan keperluan adalah mencukupi bagi menampung permintaan pengguna di sekitar kawasan tersebut. KPDN HEP juga turut menasihatkan orang ramai agar membeli barangan ini mengikut keperluan dan tidak membeli barangan secara berlebihan. Lagi perkembangan dalam negeri, Kesatuan Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu telah mengeluarkan kenyataan pada Khamis mengenai permintaan bantuan makanan untuk penduduk di Rumah Panjang. Pengerusi kesatuan tersebut, Chambait Lindong berkata, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 diumumkan di Sibu dahulu, SDNU Sibu sentiasa bekerjasama dengan pejabat residen dan pejabat daerah Sibu serta agensi kerajaan lain untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat, terutamanya penduduk rumah panjang di kawasan luar bandar. Beliau juga menerangkan Jawatankuasa Pengurusan Banjir Negeri JPBN Sibu sentiasa bekerja keras termasuk pada hujung minggu untuk menyemak semua permintaan bagi bantuan makanan di Sibu selain mencari jalan untuk menghantar bantuan makanan ke banyak tempat di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, pejabat residen dan pejabat daerah Sibu juga berkata SDNU telah mengemukakan senarai 1,350 nama dan 710 isi rumah sudah menerima bantuan makanan setakat ini. Banyak nama di dalam senarai itu sudah dimasukkan ke dalam senarai penerima bantuan makanan di Pusat Khidmat Dun Nangka. Bagi mereka yang belum menerima bantuan makanan, SDNU yang akan menjadi rakan strategik pejabat residen dan pejabat daerah Sibu diharapkan dapat membantu mereka menghantar bakul makanan kepada penduduk Rumah Panjang dengan secepat mungkin. Lebih 100 orang penduduk Rumah Panjang di Rumah Sawai Ulu Sungai Sengan Sibu menghadapi banyak kesukaran, terutamanya untuk mendapatkan makanan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperketatkan beberapa hari yang lalu. Ketua Rumah Panjang Terbabit, Sawai Gaung berkata mereka memang memerlukan makanan harian kerana tidak dapat pergi ke mana-mana sekarang. Katanya sekarang mereka tidak ada cukup bekalan makanan dan tidak dapat keluar untuk membeli barangan kerana kebanyakan mereka tidak ada pendapatan dan tinggal di kawasan luar bandar. Sudah kerja aku dah ya ke company besarnya. Bisa mensuhat kami sudah ada masuk ke Sibu Jaya. Jadi ya kerja semek nadai bisa terjual nada berjual tu dah aku dah. Bisa sayur bisa buah nadai nada dijual bagi yang semua utainya. Selain itu, mereka juga takut dan bimbang kerana rumah panjang mereka terletak berdekatan dengan 2 buah rumah panjang yang mempunyai kes positif COVID-19. Mereka juga tidak dapat melakukan kerja lain seperti menjual sayur-sayuran yang merupakan salah satu punca pendapatan penduduk di rumah panjang. Sebelum ini, mereka ada diberi bantuan makanan pada Januari lepas tetapi bekalan itu tidak mencukupi bagi mereka yang mempunyai ramai anggota keluarga. Walaupun demikian, beliau tetap berterima kasih kepada kerajaan dan berharap pihak yang relevan dapat terus memberi bantuan dengan secepat mungkin. Seterusnya, kaunter duty stamp Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Malaysia Cawangan di Sibu ditutup bermula Khamis ini sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ucapan tersebut adalah untuk membolehkan kerja-kerja sanitasi dijalankan. Sebagai alternatif, pelanggan boleh mendapatkan perkhidmatan secara dalam talian menerusi laman sesawang LHDN atau mengunjungi Pusat Setem Serikeh atau Pusat Khidmat Hasil Muka.
Pembayar cukai yang hadir di premis LHDN diminta untuk mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard bagi pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Sing Hing menggesa agar masyarakat yang tinggal di kawasan zon bebas COVID-19 atau berstatus hijau dinasihatkan tidak pergi ke kawasan zon merah, jingga dan kuning. Gesaan ini disuarakan beliau menerusi perutusan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sempena Tahun Baru Cina 2021 bagi membendung penularan COVID-19. Dr. Chin turut menasihati orang ramai supaya mengelakkan daripada berjumpa dengan ahli keluarga atau yang berisiko tinggi seperti warga emas berumur 60 tahun ke atas. Walau bagaimanapun katanya, jika berjumpa dengan ahli keluarga yang bukan dari kalangan isi rumah, dinasihatkan berjumpa dengan mereka di luar rumah dengan mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk hari ini. Baik, sebelum kita mengundurkan diri, kita tinggalkan penonton semua dengan sedikit bingkisan. EcoCycle iaitu satu kemudahan penyimpanan basikal bawah tanah di Jepun. EcoCycle ini boleh menyimpan sebanyak 204 unit basikal dalam satu masa. Kedalaman tempat tersebut ialah 11 meter. Menariknya lagi, pemilik basikal boleh menyimpan basikal mereka dengan selamat di bawah tanah. Saya Karizari Afindi. Dan saya Marzela Sigai. Salam hormat dan selamat malam.